Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kemuliaan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Maksudnya, surah Al-Hashr ayat 21 hingga 24. Jika sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk dan pecah. Disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan permohonan ini kami kemukakan untuk manusia supaya mereka berfikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui perkara gaib dan perkara nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Maha Agung, Maha Suci, Maha Sejahtera, Maha mengurniakan keamanan, Maha memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari segala apa yang mereka sekutukan dengannya. Dialah Allah yang mencipta, mengadakan, membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa-apa di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Intisari ayat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan jika Al-Quran diturunkan ke atas sebuah gunung, niscaya akan hancurlah gunung tersebut. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui perkara-perkara gaib. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, Asmaul Husna, dan sifat-sifat sempurna. Dan Allah menyatakan bahawa semua makhluk yang ada di langit dan di bumi bertasbih, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan Al-Quran Al-Karim. Tujuan Al-Quran Al-Karim diturunkan, yaitu membentuk akidah manusia agar sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, panduan kepada manusia untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pembimbing manusia ke jalan yang benar bagi menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan keempat, mengatur kehidupan manusia yang sempurna dan harmoni berdasarkan ajaran Islam. Ciri-ciri keistimewaan Al-Quran. Yang pertamanya, isi kandungannya lengkap melengkapi semua aspek kehidupan. Yang keduanya, isi ajarannya sesuai dilaksanakan untuk semua bangsa, tempat dan bila-bila masa sahaja. Yang ketiga, setiap huruf yang dibaca diberikan pahala. Sebab manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan Al-Quran. Yang pertama, kerana manusia dikurniakan akal fikiran sehingga mampu mendengar dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, manusia mampu melaksanakan semua ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Yang ketiga, manusia mampu memikul tanggungjawab menyebarkan isi ajaran Al-Quran. Nama-nama lain bagi Al-Quran. Yang pertamanya Al-Kitab, yang keduanya Az-Zikr, yang ketiganya
Al-Furqan. Yang keempat, Al-Bayan. Perbandingan antara gunung dan orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membandingkan keingkaran manusia menerima Al-Quran dengan sifat gunung yang hancur bergecai apabila diturunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala membuat perbandingan ini sebagai peringatan kepada orang kafir yang keras hati dan bersikap kasar. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan orang yang tidak khusyuk membaca Al-Quran dan sekiranya gunung mendengar ayat-ayat Al-Quran. Ayat Allah ini niscaya akan hancur berkecai kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara-cara makhluk selain manusia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara-cara makhluk lain patuh kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu pokok, batu dan haiwan sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tersendiri. Matahari dan bulan, alam cakrawala patuh dengan beredar di paksinya mengikut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh-tumbuhan tumbuh berbunga dan berbuah mengikut musim yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan musim panas, tengkujuh dan sejuk berubah mengikut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Cara menghayati Al-Quran. Pertama, istiqamah dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Quran dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, sentiasa mempelajari dan mendalami isi kandungan Al-Quran. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan bertajwid dan bertaranum. Kelebihan Asmaul Husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Al-Malik, Maha Penguasa. Al-Quddus, Maha Suci. As-Salam, Maha Sejahtera. Al-Mu'min, Maha Pelihara Keamanan. Al-Muhaimin, Maha Pengawas. Tujuan menyatakan sebahagian nama dan sifatnya dalam ayat ini, iaitu membuktikan bahawa Al-Quran adalah sebuah kitab yang suci lagi agung, membuktikan bahawa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya membuktikan Al-Quran memiliki segala sifat kesempurnaan. Pengajaran ayat. Yang pertama, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat melalui ayat Al-Quran dan ciptaannya yang luar biasa. Yang kedua, gunung ganang yang kuat dan kukuh akan runtuh berkecai sekiranya Al-Quran diturunkan ke atasnya. Dan yang ketiga, semua makhluk selain manusia sentiasa tunduk dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalan. 1. Apakah maksud Al-Quran? Yang kedua, nyatakan keistimewaan Al-Quran. Yang ketiga, bagaimanakah Al-Quran diturunkan? Keempat, apakah nama lain Al-Quran? Yang kelima, menyatakan kelebihan membaca Al-Quran. Dan yang keenam, Asmaul Husna. Terangkan kelebihannya berdasarkan ayat di atas. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.